والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang sejak azali, Allah Ta'ala hadirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, dibaca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ulama Palembang Yang Jawi muka surat 62, yang Rumi nombor 3, yang Rumi muka surat 70. Kita ambil balik bermula perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, yang ini selepas terbit matahari hingga gelincir matahari, selepas waktu syuruk sampailah masuk zuhur, ada empat perkara yang digalakkan untuk dibuat. Jadi masuk pada perkara yang ketiga, ulang sikit, bahawa masyghul engkau, sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, orang-orang Islam, dan engkau berbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukminin, sukakan hati orang mukmin, atau engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha, ahli-ahli fikih yang soleh, dan ulama sufiyah, ulama-ulama ahli tasawuf, dan ahli din, ahli agama, yakni orang yang beragama, dan berkhidmat kepada segala guru kita, dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu, dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu, tunaikan kehendak mereka yang baik-baiklah, dan memberi makan dan pakai akan fuqara, orang-orang fakir, beri makan, beri pakai, dan akan orang yang miskin, dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Kenapa ulang-ulang ziarah? Ziarah ni tak boleh lama-lama. Ziarah sampai jangan berjam. Orang yang sakit tu tak selesa, dia nak rehat, dia kena banyakkan rehat. Habis yang ziarah tapi sekejap lah, dalam 15 minit kan. Sekarang esok datang lagi. Kalau setiap hari pun dia tak selesa, seminggu sekali ke 2-3 hari sekali. Sebab tu berulang-ulang ziarah pada orang yang sakit. Ulang ziarahnya tu sampai dia sembuh lah. Tapi ulang banyak kali. Cuma sekali tu jangan lama-lama, sekejap. Kecuali dia tanya, jangan sekejap sangat, lama sikit, aku sunyi ni seorang-seorang. Tapi kalau hospital tu biasa waktu ziarahnya memang singkat lah, 1 jam kan. Memang dia buat tapan gitu. Siapa nak suruh rehat orang sakit, suruh rehat, tidur kan. Tidur tu satu obat lah, salah satu cara rawatan dia. Itu kalau kat hospital ada waktu apa nama ni, ziarahnya. Kalau kat rumah, orang tu sakit kat rumah, tak ada waktu tak ada pengawal nak alau kan. Kita pandai-pandai sendirilah
Jangan sampai berjam-jam masa situ kan. Orang tu nak rehat, terlelap sikit kena nanya, apa dah. Kalau terlelap tanya lagi. Tak rehat orang tu, makin sakit. Alhamdulillah dari kan. Baik, jadi kalau kat hospital okeylah dia ada waktu ziarah. Kalau dekat rumah orang sakit kat rumah, ziarah tu jangan lama-lama. 15 minit, setengah jam dah cukup lah tu. Dia nak rehat. Sekarang esok datang lagi, lusa ke Baik. Dan ziarah pun ada adab dia lah, cerita yang baik-baik. Semoga cepat sihat ke apa, cerita yang baik-baik. Kau apa demam? Kawan aku. Yang cerita yang 3 hari 3 hari jalan, 3 Jumaat jalan. Yang cerita yang tu lemah semangat dia. Cerita yang kuat semangat. Cerita yang kuat semangat. Baik. Dan berulang-ulang berjalan menghantar orang yang mati ke kubur. Ni maksudnya, kalau setiap kali ada orang meninggal dunia lah, sampai ke kubur. Kalau kita ada saudara mara kan, bulan ni ada 2 orang sebelah isteri lah, yang pakcik, yang sepupu, mak mertua meninggal dunia. Kalau boleh join sekali, mandikan, join sekali. Kalau dah ramai sangat, agak menyibuk, tak payahlah kan. Orang bersesak-sesak payah pula kan. Kalau tak cukup orang ataupun ada lagi ruang untuk tolong sama-sama mandikan, tolong. Kalau tahu boleh buat apa yang tahu. Kalau tak tahu, ikutlah arahan. Okey, awak tolong ni, awak tolong tu, ikut. Tapi mesti yang pertama beranilah, berani. Yang kedua, tahulah apa nak buat. Makna disuruh tu hanya untuk arahan tapi dah tahu nak buat apa kan. Kafan, sembahyangkan, kebumikan. Kalau boleh join semua. Baik. Tapi mesti berani. Tak berani jangan paksa. Jangan dipaksa. Kalau memang kita kenal dia ni memang tak berani dah, jangan paksa. Pucat muka. Pucat muka dia nanti baik. Tapi dia ustaz. Tak kira ustaz ke bukan ustaz ke, dia berani dengan takut ni rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Ada yang bukan ustaz tapi dia berani. Ada yang ustaz tapi dia takut kan. Tapi kalau berani tu rezeki lah kan. Cuma kena ada ilmu jugalah, jangan sembarangan. Sembarangan kesian jenazah tu kan. Baik. Dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan. Tolong orang yang susah. Maknanya jangan sekali lah, tolong lagi. Dan sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadat yang sunat. Kenapa? Kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadat, lagi menyukakan akan hati orang Islam. Kerana sabda Nabi SAW, man asbaha yaumal jumu'ati sha'iman wa ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa bi sadaqatin faqad aujaba lahul jannati. Artinya lebih kurang barang siapa jannatu, kat sini lahul jannatu, kat sini jannati. Jannatu dia baris depan dia tu kat bawah, jadi kepala baris depan dia tu tutup, jadi macam baris bawah. Penting ada 2 kitab, dua-dua boleh rujuk. Artinya lebih kurang barang siapa berpagi-pagi hari Jumaat puasa dan ziarah ia akan orang yang sakit. Puasa Jumaat boleh ustaz, makruh kalau ditunggalkan sahaja. Bagus digandingkan dengan Khamis atau Sabtu. Jadi nak puasa Jumaat, puasa Khamis dan Jumaat, atau Jumaat dan Sabtu. Barang siapa berpagi-pagi hari Jumaat puasa, pagi je start, petang boleh buka, sekalilah satu hari Jumaat tu dan ziarah ia akan orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah, dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah.
maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Baik, bermula perkara yang keempat, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tak dapat buat yang ketiga tu, tetapi masyghul engkau, sibuk engkau dengan hajatmu, ada urusan sendiri, kerana berusaha atas belanja dirimu, kerja, atau belanja anakmu atau isterimu, padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu. Kita tak buat jahatlah dengan orang Islam. Buat jahat ni bukan sahaja kita tak mencuri, kita tak bunuh orang, kita tak sakitkan hati orang Islam, jangan kita bawa kenderaan tu sampai sakitkan hati orang lain, ya tak? Kadang-kadang benda ni tak perasan, kadang saya pun tak perasan, kadang isteri tegur, sabar, tak baik ni, astagfirullahalazim, dia tak kira benda tu kan, dah pegang steering tu, wah macam dunia ni aku, anak yang punya. Baru beza 1.0, dia punya tekan macam apa kan. Polis kejar 36 kereta. Itu pengejar tu saja dia tu, boleh je nak terpotong tu saja. Sampai mana kau nak bawa? Kau punya tangki tu sampai mana? Kau isi penuh pun sampai berapa kilometer boleh sampai, kata kan. Habis juga air minyak dekat tangki tu kan. Walaupun ni 4.7 liter 100 km, habis juga kan. Baik, masuk sini. Jadi sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu, kita tak buat jahat dengan segala orang Islam, dan bukan Islam lah. Maknanya kadang-kadang yang kita tak perasan tu, kena baiki. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu, ya Allah ya Rabbi Karim. Kau hasam kita ni, kita tak buat orang buat kita, lidah kita pula. Motor ni kan, mati kan aku langgar, nak dari jangan sebut ya Allah ya Rabbi Karim. Kadang-kadang tu sampai sakit hati, sampai terdoa, ya Allah, kan dah sakit hati, ya Allah, biar balasannya setimpal, kadang terlepas hidup macam tu kan. Jadi doa yang baik-baik, ya Allah, doa, contohlah ni doa yang saya terfikirlah kan. Kita tak nampak pemandu dia, kalau dia ada menyakitkan hati kita lah, ya Allah, kalau dia bukan Islam, kau masukkan Islam tangan aku, ya Allah. Kalau di Islam, ya Allah, kau jadikan dia belajar tauhid, fikir, tasawuf dengan aku, ya Allah. Jadi murid kita. Dia doa gitulah kan. Dapat hidayah di tangan kita ke apa ke. Doa orang tenayah ni kan makbul kan. Sebab kita tahu dia Islam, bukan Islam kan. Bukan Islam, ya Allah, kau masukkan Islam tangan aku. Contoh, kalau doa yang lebih baik, lebih bagus. Dan sejahtera mereka daripada lidahmu. Kalau tersebut, istighfarlah. Istighfar, minta ampun kita kepada Allah, dan kita niatkan istighfar kita tu untuk orang yang kita sebut tu. Kalau dia orang Islam, dia boleh tuntut ke akhirat. Tapi mudah-mudahan dia kira kita mengumpat je lah keburukan dia kan. Mudah-mudahan di akhirat dia tak tuntut lah, kan. Dosa dengan Allah Ta'ala kita bertaubat. Taubat tu pula dalam kitab Aqidatun Najin 3 rukun. Menyesal, sebenar-benar menyesal, tak buat dosa tersebut ketika bertaubat, berazam tak nak buat lagi. Kalau dosa berkaitan dengan solat fardu, wajib qada. Kalau dosa dengan manusia, kena tambah juga 4 juga, iaitu yang tadi tu 3, tambah lagi minta ampun atau kembalikan haknya. Andai kata tak jumpa atau tak kenal atau tak dapatlah, nak minta maaf atau nak kembalikan haknya, istighfar untuk dia. Niatkan, ya Allah. Nama pun tak tahu macam mana. Salah satu dalam kitab Al-Jawhar Mahfuz, kalau tak silap, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li ashabil huquqi alaina.
kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku, kedua ibu bapaku, dosa kedua ibu bapaku, dan dosa seluruh umat Islam, lelaki dan perempuan. Wali ashabil huquqi alaina, dan minta ampun dosa wali dan kepada ashabi, orang-orang yang mempunyai huquqi, ashabil huquqi, hak-hak, alaina, ke atas kami. Orang yang ada hak ke atas kami. Hak apa? Hak nak tuntut lah. Contoh, kita ada buat jahat dengan dia atau tersebut pasal dia, terngumpat pasal dia, itu dia ada hak dia ke atas kita. Sama ada dia tuntut kat dunia, tak maaf, ataupun ke akhirat. Ke akhirat, macam khutbah Jumaat kan, ke akhirat hadis tu kan, kalau dia tuntut, dia tak tuntut duit, tak tuntut apa yang kita curi atau ambil hak masa kat dunia. Dia tuntut pahala. Pahala kita dah habis, dosa dia pula kita ambil. Na'udzubillah tadi kan. Baik. Jadi jaga. Bab lidah ni dah banyak kali sebut, tapi sebut lagi tak apa, peringatan kan untuk diri saya dan yang mendengar. Dipanggil membawang ni. Istilah membawang ni, benda dah biasa, dah jadi macam ketawa-ketawa. Kau membawang ni, kau membawang ni. Benda tu dah jadi gelak, ketawa. Sedangkan benda tu adalah dosa. Dosa kecil, besar. Dosa besar. Cerita keburukan saudara kita yang kalau dia cerita depan dia tak suka, memang betul-betul dia buat. Benda memang dia betul dia buat. Kalau benda yang tak dibuat, kita cerita, itu dah naik fitnah. Jadi kena kalau dah terlepas cakap dan sebagainya, istighfar, minta ampun, ambil pengajaran dan doakan supaya yang kita sebut tu jadi lebih baik. Kan? Kadang-kadang kita tak ada niat. Contohnya baca berita, baca maklumat-maklumat kat Facebook ke dekat kat internet lah, cerita tentang keburukan orang lain, kesalahan orang lain tu keburukan dia lah juga, aib dia. Jadi hati-hati. Jadikan sebagai pengajaran satu, dan yang kedua kita doakan. Jadi taklah jadi ngumpat, taklah jadi membawa. Dan tanganmu, jangan sampai tangan kita berbuat jahat kepada orang muslimin. Dan sejahtera daripada agamamu, kerana engkau tiada berbuat maksiat, yakni dosa, maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan darjat ashabul yamin. Ashabu yang punya al-yamin. Yamin apa ni? Yakni orang yang diberikan suratannya itu, tulisan amalnya itu kepada kanan, tangan kanan, yamin. Seperti orang yang soleh, kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Nak naik martabat sahabat memang tak dapat lah. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada makam agama Islam. Ya Allah. Sekurang-kurang martabat makam agama Islam tu ashabul yamin, dari orang-orang yang soleh. Tidak mengata saudara se-Islam, tidak berbuat jahat dengan tangan saudara se-Islam, tidak berbuat dosa. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu martabat ashabus shimal. Bawah sikit dia dah ashabul shimal lah. Ini orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kita kepada Allah daripada demikian itu. Dan iaitulah orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Kerana mereka itu masyghul, sibuk ia akan suatu yang menukarkan akan agama mereka itu. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dan minta lindung kita kepada Allah Ta'ala. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Menyakitkan, tak kira lah badan ke, hati ke, kan? Dua lorong jadi satu lorong, gilir-gilir. Nak juga menyulit.
Benda sikit je lah. Alah ustaz, biasalah ustaz. Nampak? Benda menyakitkan hati orang tu dah jadi biasa. Tak tahu Ustaz pernah buat. Tak, saya orang yang tenang, saya lah orang yang berhenti sampai 2-3 kereta tu masuk tu. Apa jangan abang. Orang kata benda tu memanglah siapa berani dia menang kan. Tapi apa nama ni, kan kalau dua-dua berani dah tergesel pula, dah malas cerita panjang ceritanya. Aduh hai, berhenti tepi ambil gambar apa semua nak claim insurans. Banyak kerja dah pernah kena sekali, kena langgar orang yang belakang. Dah kena bukan dapat macam ori betul. Sabar je lah. Baik. Jadi apa nama ni, kadang-kadang tak perasan. Biasa orang kata nak tahu sikap seseorang tu, tengok cara dia mandu lah. Dia start enjin kereta tu sampai dia matikan enjin. Itulah sikap sebenar dia. Keluarlah semua tu. Mulut ke, tangan dia apa semua. Wah, kat situlah nampak je kan. Pasal apa? Bertutup, orang tak nampak. Kena pula tinta lagi gelap lagi tak nampak. Oh lagi dia berani kan. Kalau macam saya tu, macam akuarium tu, nampak nampak dalam semua kan. Itu macam malu-malu sikit. Baik. Hati-hati ya. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Kadang minta maaf, tambah sikit. Bapa mertua saya cakap juga, habis kalau kita bagi jalan je Kim, dia bagi saya Kim. Apa nama? Nanti lama-lama kita kat belakang. Kita ke belakang. Benda tu kan jalan juga kan. Kita memang jadi orang paling belakang, tapi still jalan juga. Dia rasa macam jadi apa? Jadi tak sampai-sampailah destinasi kan. Nasib orang motor kita bagi kan. Baik. Sambung kan. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Ya Allah dan sayugianya engkau jauh akan martabat yang akhir ini. Alhamdulillah tadi kan. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Pertama, salimun, iaitu sejahtera daripada siksa, iaitu seorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat, segala dosa. Sejahtera daripada siksa. Selamatlah, salim. Salim tu selamat. Siapa nama salim? Selamat. Mudah-mudahan selamat daripada neraka. Seorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat, segala dosa. Yang kedua, rabihun, segala hamba Allah itu pada hak agamanya. Yang kedua, rabihun, iaitu berdapat lama untung, iaitu seorang yang berbuat sekalian yang difardukan atasnya. Yang pertama tadi yang menyampaikan. Yang kedua yang berbuat sekalian yang difardukan atasnya dan menjauh daripada segala maksiat, segala dosa, serta ia membanyakkan akan perbuat segala yang disunatkan atasnya. Untunglah. Yang ketiga, khasirun, iaitu yang dapat rugi, iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabihun, iaitu yang dapat laba itu untung, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salimun, iaitu yang sejahtera itu, dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauh akan martabat yang khasirun, iaitu yang dapat kerugian itu. Jadi nak tahu perintah Allah dan larangannya dengan ilmu, kita belajar. Ketahui olehmu pula hai talib, hai penuntut ilmu, bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk itu 3 perkara. Baik. Jadi antara perintah Allah Ta'ala, satu, mengenal Allah Ta'ala itu sendiri, ilmu tauhid. Itu salah satu perintah Allah. Kita disuruh mengenal Allah Ta'ala, Tuhan tu. Itu belajar ilmu tauhid lah, sifat-sifat Allah. Kemudian belajar ilmu fikih, cara beribadat kepada Allah, cara berurusan dengan manusia, cara jual beli, cara nikah, cerai,
faraid, jinayat, dan juga tasawuf. Itu perintah Allah. Baik, bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk itu 3 perkara. Pertama, seperti malaikat. Bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara seperti malaikat, iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Buat baik dengan pada semua makhluk. Kedua, seperti binatang, iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Buat baik pun tidak, buat jahat pun tidak. Itu dah dikira seperti binatang. Ketiga, seperti kala dan ular. Kala, jengking dan ular, ini pun binatang juga tapi berbisa lah. Dan segala binatang yang buas, iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikannya kepada makhluk. Tak buat baik dengan makhluk, buat jahat je. Itu perumpamaan dalam kitab tasawuf, tuan. Ustaz tak baik cakap-cakap orang macam binatang. Ini ulama ni, ulama tasawuf yang sebut ni. Kalau tak buat baik dan tak buat jahat kat orang, dia menolong gitu je dengan dunia dia je, itu pun dah kira seperti binatang, kata ulama. Ya Allah. Ini salah satu pengkelasan. Maka jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat itu, maka jadikan dirimu itu seperti binatang itu. Binatang yang baiklah, maknanya buat jahat pun tidak. Dan jangan engkau turun kepada martabat kala jengking dan ular dan segala binatang yang buas itu. Syahdan, sayugianya hendaklah jangan engkau masyghul, sibuk pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat. Fikir dulu sebelum buat, kan? Kan ada fikir dulu sebelum buang, kan? Itu sampah. Ini apa, segala amal pun kena fikir ni manfaat tak di dalam akhirat, atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia, yang menolong atas akhiratmu, ataupun yang bermanfaat untuk dunia yang menolong untuk akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadat serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauh akan segala manusia itu, seperti engkau bersunyi sendirimu. Dan secaya kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadat, maka jikalau tiada kuasa akan demikian itu, maka hendaklah engkau tidur, iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar yang tiada memberi manfaat dan akan agamamu, atau memikirkan akan yang demikian itu. Kerana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya lebih kurang, sebaik-baik Islam manusia itu tinggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Jadi yang pertama sekali disuruh ibadat, kemudian disuruh bercampur dengan manusia dengan baik. Kalau tak dapat, dah duduk diam-diam seorang-seorang. Kalau apa, duduk seorang-seorang diam-diam pun tak dapat buat ibadat, dah tidur. Kan, ini daripada orang yang buat yang jahat lah, kan. Baik dia tak buat jahat. Baik. Faslun fi adabil isti'dadi lisairis salawati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab menyediakan bagi segala sembahyang. Solawat, sembahyang, solat. Satu solat, banyak solawat. Bermula sunat engkau tidur pada waktu qailulah, iaitu dahulu daripada gelincir matahari. Sebelum zuhur sunat tidur sekejap, sunat, tak wajib. Kerana tidur pada waktu itu menolong akan bangun pada malam. Tidur sebelum zuhur sekejap, sekejap tu sekejap lah, dalam 15 minit ke 10 minit ke, bukan 1 jam 2 jam, itu lama sangat dah. Menolong akan bangun pada malam. Bila? Sebelum subuh. Sebelum subuh, apa, isyak sebelum subuh. Bila-bila lah waktu tu.
untuk sembahyang lah, sembahyang tahajud, atau ada sembahyang yang wajib diqada, sembahyang qada, ganti sembahyang tahajud, atau buat dua-dua sekali. Kerana mengerjakan sembahyang tahajud atau kerana berjaga pada berbuat kebajikan yang lain daripada sembahyang tahajud. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada malam, maka iaitu seperti orang makan sahur atau suhur dengan tiada puasa. Makan suhur tapi tak puasa, rugilah. Maka iaitu tiada berfaedah, dan hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu. Tapi bangunnya tu sebelum zuhur. Ni tidur kau nak tidur kejap lah, qailullah sunat ni berpahala. Bangunnya dah dekat asar. Kan tak dosa sah, memang tak dosa. Ni cerita afdal lah ni kan. Cerita afdalnya sebelum zuhur tu dah bangun. Setelah itu maka hendaklah engkau mengambil air sembahyang. Jadi sebelum zuhur dah bangun, ambil air sembahyang. Kemudian maka sembahyang engkau 2 rakaat sunat al-wudu, sunat wudu. Saja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, sembahyang macam biasa. Maka lalu pergi ke masjid. Ini buatnya kat rumah asalnya lah. Maka lalu pergi ke masjid, dan apabila sampai engkau ke masjid, maka sembahyang engkau 2 rakaat tahiyatul masjid. Menghormati, asalnya tahiyatul masjid, menghormati masjid, maknanya menghormati Allah Ta'ala yang menjadikan masjid, yang menjadikan semua makhluk lah, termasuk masjid. Dan apabila engkau dengar akan bang azan, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Kemudian maka sembahyang, ini adab. Jadi azan dengar, jawab. Masa azan lah nak berbual, jangan. Kena tak perasan. Jadi kita sama kita ingatkanlah. Kalau saya Ustaz, azan Ustaz, ingatkan saya. Kadang masa azan tu lah banyak benda nak cerita kan. Ini je lah masa Ustaz, masa bang lah nak apa berbual dengan Ustaz. Ustaz kan busy kan. Nantilah waktu lain. Maka dalam kau jawab akan dia. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Biasa orang buat 2. Buat 4. Kalau Bilal bagilah. Bila tak bagi, dia bukan tak bagi. Awak sembahyang 4 rakaat boleh, tapi betul-betul lepas azan tu awak sembahyang lah. Ini orang dah sembahyang dah azan 5 minit, baru orang nak sembahyang qobliyah zuhur tu 4 rakaat pula tu. 4 rakaat dan 1 salam. 4 rakaat 1 salam, bukan 2 salam. Dia tak buat 2-2, dia buat 4 terus direct, kan. Jadi Bilal pun tak marah, cuma dah lambat kan. Jadi lepas azan tu jawab azan terus sembahyang 4 rakaat. Nak buat 4 direct terus 1 salam. Kalau 4 rakaat kena duduk tahiyat awal Ustaz, boleh duduk tahiyat awal lah. Duduk tahiyat awal. Tak duduk tahiyat awal nanti takut awak keliru. Ni dah 3 ke 4. Dah 3 ke 4 dah. Susah. Dah jadi 5. Dah 5 ni 3 ke 4 lagi dah 6 pula kan. Duduk tahiyat awal. Kalau tak biasa buat 2 rakaat 2 rakaat. Semuanya itu sunat muakkad pada ahli tasawuf. Masya-Allah. Kalau ikut ilmu fikih mazhab Syafi'i, qabliyah zuhur 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Begitu juga ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumaat, samalah qabliyah Jumaat, qabliyah zuhur, ba'diyah Jumaat, ba'diyah zuhur. Yang muakkad 2 rakaat, yang ghairu muakkad 2 rakaat. Tapi untuk ahli tasawuf sudah muakkad 4-4-nya. Kerana sabda Nabi SAW, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin min waladi Ismail. Artinya lebih kurang barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri ghufira dhunubuhu yawmahu dhalika.
Mana nak dapat hamba lagi tuan, tapi pahalanya kita boleh dapat. Sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Baik, artinya yang tadi, barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampun dosanya pada harinya itu. Salah satu cara diampunkan dosa, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Setelah itu maka sembahyang fardu zuhur serta imam. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat, kemudian daripada zuhur, ba'da zuhur pun 4 rakaat. Kerana sabda Nabi SAW, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nari. Artinya barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 4 rakaat kemudian daripadanya, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya itu atas api neraka. Tapi aturannya lepas zikir dan doa lah. Itu adab juga, nak dapatkan pahala ba'diyah zuhur. Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun beri salam, Assalamualaikum. Tu bangun sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur. Itu bukan yang afdal lah. Yang afdalnya ikut imam tu zikir, doa, kemudian barulah sembahyang ba'diyah. Bukan zuhur ajalah, apa-apa sembahyang fardu pun ikut adab yang afdalnya begitulah. Taklah berdosa. Wah, lepas beri salam bangun ustaz kata berdosa. Tidak, cuma kurang adab. Ustaz nak kata saya kurang ajar lah. Tidak. Tapi adabnya kurang lah. Kurang beradab. Kalau bahasa lain biadab. Itu macam kurang ajar Ustaz. Tak tahulah, suka hati awak lah. Kan? Cuma adabnya begitu. Yang afdalnya pas sembahyang fardu berjemaah, ikut zikir, doa bersama imam, atau sembahyang Jumaat ke kan. Kemudian dah habis doa, barulah bangun untuk sembahyang ba'diyah zuhur. Dah lah berebut-rebut nak depan, okeylah, tak apa, bagus. Satu nak soft pertama, dah dapat soft pertama, lepas beri salam dia pula sibuk bangun nak keluar. Sama je lah. Awak dah niat memang nak bangun awal nanti, lepas beri salam memang nak bangun. Lepas tu cari soft yang paling depan, kan? Tak kisahlah soft depan tu, tapi dah kat depan yang sibuk mencari jalan. Mana ni tengah minta kuatkan sikit nak jalan lalu. Wah, yang duduk belakang-belakang tu pula memang nak niat, memang nak tunggu imamnya habis zikir, doa apa semua. Ada yang tengah sembahyang semua kan. Baik, jadi apa nama ni, tu nanti pula timbul bab apa tu, sutrah. Bab sutrah pula, tu pun kena ulang kaji juga. Pernah sebut sini kan, bab sutrah. Sutrah ni makna lalu depan orang sembahyang, apa hukumnya kan. Jadi bab sutrah ini, kalau ulang kaji saya ringkas, satu orang yang sembahyang di masjid atau surau, kalau dia bersutrah, sutrah dia tu yang pertama imam. Maknanya kalau dia sembahyang belakang imam, jarak antara kaki dia tu sampai tempat kaki imam tu, itu sutrah dia. Jangan lalu depan tu, haram, dosa. Dan kalau ada orang nak lalu, boleh angkat tangan. Tak batal sembahyang dia, sunat. Kalau lalu juga, tangan dia apa dah hal tangan dia, kan? Setakat tiang yang oren tu di polis buat tu, polis trafik buat tu pun kelangkau patah. Dia bukan besi, dulu kan batu kan, ini dah plastik je, patah straight, patah kan. Setakat tangan sap. Haram. Itu yang pertama. Kemudian ataupun makmum di depannya, dia sembahyang, dah saf kedua contohnya, depan dia makmum. Jadi antara tempat kaki dia tu sampai ke kaki makmum depan tu sutrah dia, jangan lalu. Itu yang kedua. Sutrah ni kena ikut dia punya turutan. Yang ketiga, dinding atau tiang. Jadi antara tempat kaki dia tu, kalau tengah sembahyang sampai tiang tu, sekadar tempat untuk dia sujud.
Maknanya lebih kurang 3 kaki lebih gitulah. Paling panjang pun 4 kaki lah. Kalau kat soft tu, satu soft je, lebih daripada satu soft tu dah boleh lalu. Itu kalau ikut turutan. Tak ikut turutan, apa nama ni, tak ada sutra, boleh je lalu. Dan orang yang sembahyang tu pun haram angkat tangan. Pasal apa? Awak tak ikut sutra. Tapi jangan gaduh pula, kau tak ada sutra, apa hal aku boleh lalu, jangan gaduh pula macam tu kan. Jadi masing-masing belajar, tahu. Jadi apa nama ni, yang paling selamat tu lah, lepas beri salam, zikir, doa sama imam. Itu yang afdalnya lah. Kalau kita nak yang afdal, yang begitulah. Barulah sembahyang ba'diyah, apa nama ni, sembahyang fardu tadi. Baik, cukuplah kadar ni masa isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.